Penyerahan bantuan keuangan kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam di Sabah diteruskan ke zon pedalaman. Laporannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik Zahira, 66 buah sekolah dan badan keagamaan bukan Islam zon pedalaman atas menerima bantuan kewangan negeri berjumlah 8.42 juta ringgit. Bantuan itu melibatkan 283 kelulusan bagi tahun 2024 kepada 7 daerah, iaitu Tambunan, Keningau, Suk, Nabawan, Pegalungan, Tenom dan Kemabong. Penerima terdiri 38 buah sekolah yang diperuntukkan 3.83 juta ringgit, 225 gereja 3.53 juta ringgit, 19 tokong 960 ribu ringgit dan sebuah kuil yang mendapat 100 ribu ringgit. Majlis berlangsung di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chonghua. Penyampaian bantuan disempurnakan Pembantu Menteri Kerja Raya, Datuk Robert Tauik mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Bantuan ini merupakan sesi ketiga selepas zon Pantai Barat Selatan dan zon pedalaman bawah. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Jeffrey berkata, bantuan ini merupakan pelengkap bagi meringankan beban pihak sekolah dan badan-badan keagamaan bukan Islam di negeri ini. Kerajaan negeri memperuntukkan 56.75 juta ringgit kepada pihak berkenaan dalam belanjawan 2024 bagi memastikan kemudahan yang disediakan dalam keadaan selamat dan selesa. Daripada jumlah itu, 24.15 juta ringgit diagihkan kepada sekolah-sekolah dan 32.6 juta ringgit untuk badan-badan keagamaan bukan Islam. Permohonan bantuan kewangan tahun 2025 akan dibuka bermula 2 Januari hingga 31 Mac 2025. Borang permohonan boleh diakses di laman web Kementerian Kewangan Negeri Sabah. Majlis Agama Islam Sabah MUIS telah mengagihkan 140 juta ringgit zakat yang diterima tahun lalu kepada golongan asnaf, fakir, miskin, mu'alaf dan fisabilillah. Exco Agama dan Pendidikan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, MUIS mengutip 145 juta ringgit zakat bagi tahun 2023. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita di Istana Sri Kinabalu selepas bersama-sama Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Datuk Mahiruddin menyaksikan majlis penyerahan zakat perniagaan oleh anak syarikat Yayasan Sabah Benta Wawasan Sendirian Berhad. Zakat berjumlah RM2.190 bagi tahun 2022 ini diserahkan pengurusi Benta Wawasan Sendirian Berhad Datuk Karim Abdul Wahid kepada Yang di-Pertua MUIS Datuk Seri Panglima Yahya Husin. Kita doakan semoga pada tahun mendatang Benta Wawasan dan anak-anak syarikat Yayasan Sabah akan terus maju jaya dan dapat lagi menyumbang untuk menunaikan zakat perniagaan mereka. Zakat ini diharapkan dapatlah disampaikan kepada golongan-golongan asnaf dan masyarakat yang memerlukan. Mudah-mudahan ini akan dapat membantu meringankan beban kehidupan golongan-golongan yang kurang bernasib baik di seluruh negeri Sabah. Orang ramai khususnya individu yang berisiko dijangkiti HIV disaran menyertai program profilaksis pra-pendedahan PrEP. Program berkenaan menawarkan 3 perkhidmatan iaitu saringan awal, kaunseling dan rawatan pencegahan melalui ubat PrEP. Di Sabah terdapat 3 klinik di bawah Kementerian Kesihatan menyediakan klinik PrEP iaitu Klinik Kesihatan Putatan, Sandakan dan Tawau. Saya berharap orang luar boleh mewar-warkan kepada seluruh masyarakat, terutamanya golongan yang berisiko, untuk datang ke klinik-klinik yang saya sebutkan tadi untuk datang mendapat rawatan pencegahan HIV iaitu PrEP. Dr. Nik Farah memberitahu RTM ketika ditemui selepas menjadi tetamu Sembang Ekspresi Sabah FM bertajuk penyakit AIDS, stigma masyarakat. Beliau berharap golongan yang berisiko dijangkiti HIV memanfaatkan perkhidmatan yang disediakan di klinik PrEP bagi mengurangkan risiko penularan HIV.
kurang berkemampuan bukan lagi alasan bagi penunggang motosikal berkuasa tinggi untuk memiliki lesen B penuh. Ia susulan pelaksanaan program khas peralihan lesen memandu Malaysia LLM Kelas B2 atau B1 kepada LLM Kelas B berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Ikuti perkongsian wartawan Muhammad Raid Roslan yang meninjau pelaksanaan program ini di Sabah. Program ini menawarkan bayaran serendah RM160 kepada pemilik lesen B2 atau B1 untuk mendapatkan lesen B penuh. Kita anggarkan dalam penjimatan yang boleh dilaksanakan yang dapat menerima manfaat daripada calon adalah dalam sekitar 3 ke 400 lah, sebab harga untuk mendapatkan lesen berpenuh sebelum ini dalam sekitar 5 ke 700, tapi dengan pelaksanaan program khas peralihan ini calon hanya membayar RM160 sahaja dengan latihan penyesuaian selama 2 jam di Litar. 3 elemen penting perlu dipelajari sebelum mendapatkan lesen B penuh menerusi latihan yang mudah dan cepat. Rakan-rakan ada yang di luar sana, kebanyakannya memang tidak ada lesen B penuh. Jadi sekarang ini bila kerajaan telah memberi peluang, ambillah peluang ini, upgrade ataupun ambil B full dari masa ke semasa. Kami akan melatih mereka supaya mereka lebih berpengetahuan tentang pengendalian motosikal berkuasa tinggi dan mempunyai kemahiran mengawal motosikal dan mempunyai sikap selamat menunggang apabila berada di atas jalan. Isu dan cabarannya adalah bagi peringkati Institut Memandu adalah dari segi facilities lah. Kebanyakan bila kita tengok rekod-rekod sijil pengajar dan juga sijil kenderaan Institut Memandu tu kebanyakannya untuk kenderaan tu agak limited lah, agak kurang. Pemegang lesen B1 dan B2 yang memiliki lesen melebihi 10 tahun layak memohon lesen B penuh menerusi program ini. Syarat dan kelayakan boleh diperiksa menerusi aplikasi MyJPJ, portal MySikap Awam dan kaunter JPJ terdekat. Tanpa lesen B penuh yang sah, penunggang motosikal berkuasa tinggi boleh dikompaun sehingga RM300 di bawah Seksyen 26 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Sejumlah 13,617 notis dikeluarkan kepada penunggang motosikal berkuasa tinggi yang tidak memiliki lesen B penuh di Sabah. Justru rebutlah peluang yang ditawarkan ini untuk mendapatkan lesen pada harga lebih rendah sekaligus mengelak dikenakan kompaun. Muhammad Raid Roslan, RTM. Pekebun kecil koko di Sabah digesa meningkatkan pengeluaran biji koko berikutan harga komoditi itu yang tinggi pada masa kini. Harga biji koko kini mencecah RM18 hingga RM23 sekilogram berbanding hanya RM8 tahun lepas. Ketua Pengarah Lembaga Koko Malaysia LKM Datuk Ramli Kasin berkata, kenaikan harga komoditi ini merupakan peluang pekebun kecil menambah pendapatan. Beliau berucap dalam perasmian kursus teknologi pascatuai koko Zon Pantai Barat Utara di Kota Marudu. Katanya LKM telah melaksanakan pelbagai usaha untuk membantu meningkatkan pengeluaran koko. Antaranya kursus teknologi pascatuai koko ini yang bertujuan melatih pekebun kecil meningkatkan kualiti biji koko serta nilai pasaran produk koko tempatan. Penekanan diberikan terhadap amalan pertanian baik GAP bagi menghasilkan biji koko berkualiti tinggi dan memenuhi permintaan industri hiliran yang semakin meningkat terhadap koko berperisa unik dan bertaraf premium. Pendekatan ini dapat menggandakan nilai pasaran koko tempatan sekaligus meningkatkan pendapatan pekebun kecil. 80 pekebun kecil di bawah seliaan LKM dan pekebun kecil dari kawasan pedalaman Sabah menyertai kursus ini. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu untuk petang ini. Kembali bersama dengan Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Zahira. Baik, terima kasih Redwin.
Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA, mengesahkan tidak pernah berunding dengan mana-mana pihak yang mendakwa menerima tawaran penjualan saham Sabah FC. Presidennya Datuk Shah Helmi Yahya berkata SAFA tidak pernah bertemu individu atau dengan mana-mana wakil bagi pihak yang mendakwa mendapat tawaran penjualan saham Sabah FC. Ini termasuk memaklumkan kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkaitan penjualan saham Sabah FC. Kenyataan dikeluarkan untuk menjelaskan pendirian SAFA dan Sabah FC bagi mengelakkan sebarang kekeliruan atau salah faham berkaitan dakwaan tersebut. Datuk Shah Helmi menegaskan SAFA tidak pernah bertemu individu atau dengan mana-mana wakil bagi pihak yang mendakwa mendapat tawaran penjualan saham Sabah FC. Beliau mengulas mengenai kenyataan dalam laman Facebook DSAT ditawarkan mengambil alih Sabah FC. DSAT dalam laman tersebut mengucapkan terima kasih kepada Presiden SAFA merangkap timbalan Ketua Menteri selepas bersetuju menawarkan Sabah FC sekaligus kononnya mengesahkan tawaran sudah dimaklumkan kepada Ketua Menteri Sabah.